Baik, ada Anda menonton sidang yang pastinya kami bawakan pada waktu ini Buletin Awani Khas bagi membawakan proses pengundian bagi rang undang-undang perlembagaan kurungan pindaan nombor 3 2022 mengenai peruntukan larangan ahli parlimen bertukar parti, dan difahamkan pada ketika ini proses pengundian yang diberikan masa oleh Speaker Dewan hanya 2 minit untuk masing-masing kesemua ahli parlimen yang berada dalam Dewan Rakyat untuk membuat undian bagi sama ada menyokong ataupun membuat satu keputusan yang mungkin sedikit bertentangan daripada apa yang dibahaskan selama 2 hari ini. Dan sementara kita nak menantikan perkembangan dalam Dewan Rakyat untuk waktu ini, kalau boleh saya nak bersama dengan penganalisis politik Profesor Dr. Azizuddin Hassani. Assalamualaikum Prof. Sementara kita nak menantikan perkembangan dan juga apa keputusan sama ada berjaya melepasi 2/3, kalau diikutkan daripada angka 2/3 ialah 148 undian diperlukan untuk meminda peruntukan yang disebutkan. Mungkin secara keseluruhannya banyak penjelasan justifikasi dan juga persoalan-persoalan yang dibangkitkan selama 2 hari ini diberi penjelasan oleh Menteri yang berkenaan Datuk Seri Wan Junaidi Tuanku Jaafar, tetapi asasnya kita tahu apabila rang undang-undang anti lompat parti ini diusahakan ataupun diusulkan, asasnya untuk melarang ataupun untuk menghentikan tindakan lompat parti antara satu parti ke parti lain. Untuk waktu ini mungkin boleh dikongsikan sejauh mana RUU anti lompat parti yang sedang berlangsung pada ketika ini dapat memberi satu jaminan yang konkret tentang kestabilan politik pada waktu ini. Saya rasa satu yang menarik kalau kita ikuti secara mendalam perdebatan sepanjang 2 hari ini berkenaan dengan rang undang-undang anti lompat parti ini yang mana nampak ada kesungguhan di pihak sama ada kerajaan ataupun pembangkang untuk memastikan bahawa rang undang-undang ini dibentuk dan diterima dan ini akan dilaksanakan sebelum pilihan raya umum ke-15 yang akan diadakan, kita tak tahulah dalam masa terdekat ataupun mungkin tahun depan diadakan. Tapi dalam konteks rang undang-undang ini sebenarnya bukan sesuatu yang mudah juga untuk dilaksanakan. Kalau kita lihat bahawa banyak perbincangan yang secara mendalam dan juga tanpa teknikal juga berkaitan dengan hal-hal berbangkit yang diusulkan oleh para ahli parlimen supaya memastikan bahawa rang undang-undang ini adalah undang-undang yang boleh menjamin apa disebutkan oleh Fauzi tadi atau jaminan kepada kestabilan politik Malaysia pada akan datang. So dalam konteks ini saya rasa ada banyak perkara lah disebut berkaitan dengan perkara 10 misalnya Pelbagai Persekutuan yang perlu dipinda berkaitan dengan kebebasan berpersatuan kerana kalau adanya peruntukan supaya terbatalnya keahlian parlimen anggota parlimen kerana tindakan mereka bercanggah dengan kehendak parti, maksudnya ini satu juga pelanggaran kepada perkara 10 Pelbagai Persekutuan yang beri kebebasan kepada ahli parlimen sebenarnya untuk menyertai mana-mana parti yang mereka kehendaki. Jadi itu perkara paling utamalah perlu dilakukan pindaan. Tapi juga ada perkara yang saya rasa menarik untuk dilontarkan di sini adalah berkaitan dengan siapa saja yang melanggar kehendak parti dalam persidangan ataupun dalam pengundian dan sebagainya. Mereka bertindak juga keluar parti. Jadi dalam konteks ini mereka terbatal lah keahlian mereka sebagai ahli parlimen. Cuma ada kecualinya kalau mereka ni ahli parlimen ini dipecat daripada parti. Jadi keahlian sebagai anggota parlimen tu masih lagi kekal. Jadi ini satu yang menarik jugalah untuk kita susuli kemudian dan diperbincangkan kali ini. Jadi secara umumnya saya rasa ini harusnya yang saya rasa sangat baik dan mungkin ini langkah awal. Saya rasa mungkin perbaikan akan dilakukan lagi selepas pada ini. Tapi dengan ada jaminan yang diberikan oleh Akta anti lompat parti ini, saya rasa meyakinkan kita lah bahawa mandat rakyat itu tidak akan dicabuli lah pada PRU akan datang. Jadi itu yang saya rasa dikehendaki oleh rakyat dan juga dikehendaki oleh sebagian besar ahli parlimen yang sedang bersidang dan sedang ingin mengundi dalam parlimen kali ini. Secara peribadi dan juga pemerhatian daripada Prof sendiri, Prof berpuas hati dengan perbahasan dalam tempoh 2 hari ini bagi merungkai segala persoalan dan juga justifikasi yang diperlukan apabila bercakap tentang peruntukan larangan ahli parlimen bertukar parti ini.
Secara umum saya berpuas hati dan perdebatan ni sangat sangat baik walaupun banyak isu-isu yang tak berkaitan juga dibangkitkan tetapi secara umumnya sangat baik. Cuma dia memberi indikasi ataupun indikator berkaitan dengan peranan parti yang makin diberikan keutamaan di dalam konteks menentukan keahlian anggota parlimen itu sama ada masih lagi bersama parti ataupun tidak. Tapi sebelum ni Perlembagaan Malaysia ni banyak memberi jaminan kepada hak individu wakil rakyat itu untuk menentukan mereka bersama parti ataupun bertukar parti ataupun apa tindakan mereka harus lakukan di dalam parlimen itu sama ada bersama parti atau tidak itu saya rasa dia beri kebebasan pada ahli parlimen. Tapi kali ini nampaknya ada peranan besar diberikan kepada parti dan apa langkah yang mereka lakukan keluar daripada kehendak parti boleh menyebabkan mereka ni terpecat sebagai ahli parlimen dan perlu diadakan pilihan kecil atau sebagainya untuk menentukan ahli parlimen yang baru. Dan saya rasa dalam konteks ini juga walaupun kita bincang tentang perlembagaan dan parlimen tapi juga ia akan berkait rapat dengan dalam jadual 8 yang saya rasa berkaitan dengan hak adun juga ahli Dewan Undangan Negeri selepas ini yang mereka perlu juga bentang dan juga perlu lakukan pindaan dalam DUN juga kerana apa saja pencanggahan negeri dengan persekutuan itu tidak boleh jadi begitu. Dia perlu ada selari dari segi pertukar perundangan di parlimen dan juga di DUN Dewan Undangan Negeri itu sendiri. So dalam konteks ini saya rasa jaminan kepada peranan ahli parlimen itu masih ada dan mereka menjalankan tanggungjawab mereka, tapi ada juga peranan yang lebih besar seperti parti yang juga sekiranya mereka sebelum ni agak bebas tapi mungkin ada pindaan perlembagaan parti juga perlu dilakukan untuk memastikan bahawa ahli parlimen mereka terus kekal dan setia bersama parti daripada mereka ni bertindak luar pada kehendak parti. Jadi saya rasa dalam konteks ini peranan parti dia semakin penting selepas ini bagi menjamin ahli parlimen itu tidak bertindak melanggar parti dan harus mengikut kehendak parti pada setiap keadaan. Prof, kalau berdasarkan kenyataan media yang dikeluarkan sebelum ini daripada hasil mesyuarat jawatankuasa pilihan khas menimbang rang Undang-Undang Perlembagaan Pindaan Kurungan Nombor 3 2022 mengenai peruntukan larangan ahli Dewan Rakyat bertukar parti ada dimaklumkan dalam kenyataan itu berkaitan dengan garis masa. Kalau lihat pada garis masa rang Undang-Undang Perlembagaan ini mencadangkan supaya libat urus telah pun dijalankan pada 25 Julai lalu dan juga sesi libat urus itu libat urus untuk kerajaan, untuk pembangkang libat urusnya juga telah pun berlalu 26 Julai. Garis masa juga mencadangkan agar sesi libat urus bersama ahli Dewan Negara pada 8 Ogos 2022. Bacaan kali pertama di Dewan Negara adalah 9 Ogos 2022 dan diikuti bacaan kedua pada 10 Ogos 2022. Dan dinyatakan juga dalam kenyataan media yang dikeluarkan sebelum ini, setelah mendapat kelulusan Dewan Rakyat dan Dewan Negara, rang undang-undang tersebut akan dipersembahkan kepada Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong di bawah perkara 66 Perlembagaan Persekutuan di antara 11 hingga 26 Ogos 2022 untuk diperkenankan dan pewartaannya dijangka bakal dibuat antara 29 Ogos hingga 2 September 2022. Garis masanya sudah pun ada dan daripada keputusan yang bakal diperoleh dalam masa lebih kurang sebentar saja lagi untuk mengetahui adakah capai 2/3 ataupun angka 148 undian daripada ahli parlimen. Pada pandangan Prof, adakah garis masa ini dapat berjalan seperti yang dirancang, Prof, kalau melihat kepada situasi dan juga suasana, emosi dan juga reaksi dan respon MP-MP sepanjang 2 hari ini, Prof? Saya rasa itu garis masa yang umum lah yang dikeluarkan oleh pihak kerajaan pada dan juga pihak parlimen lah untuk menentukan proses-proses untuk yang harus dilaksanakan lah supaya undang-undang ni mengikut peraturan dan juga prosedur dan terus mendapat kelulusan lah dan akhir sekali mendapat perkenan daripada Yang Bertuan Agong. Jadi dalam konteks ini saya rasa kalau kita tengok kenyataan Datuk Seri Wan Junaidi pun proses ini mungkin berlangsung sehingga bulan September tapi kemungkinan juga dilanjutkan dan jaminan kerajaan adalah
pada Januari 2023 nanti kemungkinan telah selesai semua proses tersebut, termasuklah digazetkan jadi ataupun diwartakan jadi apa ni sebagai daripada perlembagaan persekutuan Jadi saya rasa dalam konteks ini prosesnya agak panjang. Tapi apa ni harus dilalui dan juga proses ini juga memerlukan undi 23. Itu yang satu perkara yang penting kerana melibatkan pembinaan perlembagaan yang besar. Jadi saya rasa dalam proses ini saya yakin kerana nampak ada kehendak rakyat yang agak besar dan kehendak ahli parlimen juga mahukan undang-undang ini dilaksanakan. Jadi saya yakin hari ini dapat parlimen dapat meluluskan rang undang-undang ini dengan jumlah undi 23 lah. Dapat kehadiran pun ramai ahli parlimen sekarang ni di parlimen, dan saya rasa proses ini dapat diselesaikan hari ini. Tapi seperti yang kita tahu ada beberapa proses lagi yang perlu dilalui, dibawa ke Dewan Negara dan sebagainya. Jadi itulah ruang lingkuplah masa yang perlu diambil untuk memastikan dari proses awal sehinggalah proses ke diwartakan. Itu yang penting bila diwartakan ini menjadi undang-undang baru boleh diimplementasikan di peringkat parlimen dan juga di peringkat mahkamah lah sekiranya ada kes-kes yang berkaitan dengan antar lompat parti ini. Prof tadi ada menyebut tentang kemungkinan Prof menjangkakan parti-parti politik juga akan mengikut jejak untuk melihat kepada RUU ataupun peruntukan larangan ahli parlimen bertukar parti ini untuk parti politik itu untuk menggubal sendiri undang-undang ataupun perlembagaan parti politik masing-masing. Pandangan Prof, adakah parti-parti bersedia untuk menggubal ataupun mengubah ataupun peruntukan larangan tersebut sebelum saya difahamkan kita terus ke sidang Dewan Rakyat kerana ada pengumuman daripada Speaker Dewan Rakyat. Tidak hadir 11, maka lebih 2/3 undi majoriti yang bersetuju rang undang-undang ini dibacakan buat kali yang kedua sekarang. Terima kasih Pak Gu. Rang undang-undang bernama Suatu Akta untuk meminda Perlembagaan Persekutuan, dan bahawa penyata yang disiapkan oleh Jawatankuasa Pilihan Khas yang dilantik oleh majlis ini pada 11 April 2022 untuk mengkaji Rang Undang-Undang Perlembagaan Pindaan 2003-2022 yang dibentangkan dalam majlis ini sebagai kertas DR7 tahun 2022 diperkenal mengikut Hidup bro. 60. Yang Berhormat Menteri, sila kemukakan bacaan kali yang ketiga mengikut Peraturan Mesyuarat 60. Tan Sri Yang Tua, saya mohon memaklumkan bahawa satu akta untuk meminda Perlembagaan Persekutuan telah ditimbang dan dipersetujukan tanpa pindaan. Saya mohon mencadangkan iaitu rang undang-undang ini dibaca kali yang ketiga dan diluluskan sekarang. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Ada yang menyokong? Saya menyokong. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Yang Berhormat semua ahli, masalahnya ialah bahawa rang undang-undang ini dibacakan kali yang ketiga sekarang dan oleh sebab mengikut peruntukan perkara 159 Perlembagaan Persekutuan, rang undang-undang Perlembagaan Pindaan nombor 3/2022 ini memerlukan sokongan pada bacaan kali yang ketiga juga dengan undi sebanyak tidak kurang daripada 2/3 daripada jumlah bilangan ahli Majlis Dewan ini. Maka mengikut peruntukan Peraturan Mesyuarat 46(5), saya sekali lagi memerintahkan supaya satu belah bahagian diadakan sekarang. Lumut cepat sikit kira ya. Silakan penghitung dan pemerhati seperti yang diumumkan tadi. Speaker. Mengambil tempat masing-masing. Speaker Cok Ma. Sila bunyikan loceng juga 2 minit. Ya. Tak payah loceng. Oleh kerana semua yang ada, tak payah loceng lah ya. Lumut, tolong ambil pen.
Dah sedia semua kalau ada. Baik, Prof, seperti apa yang dimaklumkan oleh Speaker Dewan Rakyat telah pun lulus lebih pada 2/3 ataupun lebih pada 148 majoriti Dewan Rakyat untuk menyokong peruntukan larangan ahli parlimen bertukar parti, dan pada ketika ini telah pun dinyatakan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Parlimen dan juga Undang-Undang Dr. Sri Wan Junaidi Tunku Jaafar untuk bacaan ketiga, dan pengundiannya juga berlangsung pada ketika ini sementara kita nak tunggu keputusannya. Mungkin saya nak sambung kembali persoalan saya sebelum ini, iaitu bacaan kedua dah lulus, sekarang bacaan ketiga mungkin akan lulus juga seperti bacaan kedua. Sejauh mana komitmen daripada parti-parti politik untuk turut serta untuk mengubah ataupun menggubal perlembagaan parti masing-masing? Saya rasa ini perlukan political will parti politik. Dan kalau kita tengok perdebatan tadi Datuk Seri Mukhlis Mahathir ada menyatakan bahawa parti juga perlu melihat bahawa setiap ahli parlimen ataupun ADUN itu sendiri sebenarnya mereka dipilih bukan sahaja oleh parti mencalonkan mereka tapi juga dipilih oleh rakyat yang tidak berparti. Jadi dalam konteks ini kalau ada seruan whip parti untuk menyokong satu usul tapi mereka menentang, jadi kerana penentangan itu mungkin kerana faktor rakyatnya mahukan mereka untuk tidak mengikut parti. Jadi dalam konteks ini tidak boleh dijatuhkan kesalahan kepada ahli parlimen tersebutlah. Kiranya mereka tidak mengikut arahan parti. Cuma dalam konteks ini saya rasa parti kena memikirkan sama ada mereka perlu meminta perlembagaan parti untuk meletakkan usul bahawa sekiranya ada penentangan di parlimen ataupun di Dewan Undangan Negeri ada kehendak parti ataupun whip parti, mereka maka terbatallah keahlian mereka sebagai ahli parti. Jadi itu perlu mereka lakukan. Tapi mereka ada risiko di situlah kerana mereka perlu tahu juga bahawa tindakan ahli parlimen dan juga ahli dan juga ADUN misalnya juga ada kerana respon mereka sebagai wakil rakyat di kawasan mereka. Jadi ini mereka kena, setiap parti-parti perlu cari jalan tengah lah untuk menentukan apa tindakan yang mereka harus lakukan lah. Jadi bagi saya rasa elok terbuka dalam konteks beri peluang kepada ahli parlimen untuk menentukan sokongan mereka terhadap apa-apa usul. Tapi kalau parti bertegas mahukan mereka harus sentiasa mengikut kehendak parti, saya rasa mereka boleh lakukan pembinaan pada perlembagaan parti supaya ada peruntukan itu tak menggunakan ahli parlimen mereka untuk menolak apa yang diusulkan oleh whip parti itu sendiri dalam pembentangan ataupun dalam pengundian di peringkat parlimen dan juga ADUN. Jadi ini saya rasa agak teknikal dan juga dilema lah kepada parti untuk menentukan keadaan ini. Walaupun negara lain macam United Kingdom disebut tadi di India mereka agak terbuka dalam konteks ini, tak semestinya ikut parti whip parti. Tapi kalau di Malaysia mengambil kira mereka mesti ikut parti, jadi perlukan pindaan kepada perlembagaan parti masing-masing lah untuk untuk pastikan ahli parlimen dan ADUN mereka tidak melanggar arahan whip parti dalam setiap usul pengundian dan pembentangan dalam parlimen dan juga Dewan Undangan Negeri. Dan pada ketika ini sedang masih lagi berlangsung dalam Dewan Rakyat bagi proses pengundian belah bagi bacaan kali ketiga berkaitan dengan peruntukan larangan ahli parlimen bertukar parti, iaitu berkaitan dengan rang undang-undang perlembagaan kurungan pindaan nombor 3 2022, dan pastinya kami membawakan secara langsung dan keputusannya akan diketahui sebentar saja lagi. Dan masih lagi pada ketika ini kami ingin bersama dengan Profesor Dr. Azizuddin Mohamed Sani, Pak Analisis Politik daripada UUM. Prof, cerita dan juga isu dan juga tumpuan berkaitan dengan RUU anti lompat parti ini seolah-olah kita dah boleh jangka dia punya keputusan. Jadi apa selepas ini? Selepas lulusnya RUU anti lompat parti, apa selepas yang boleh kita jangkakan, Prof? Saya rasa yang penting selepas diluluskan dan diwatakan rang undang-undang ini, saya rasa kita dah bersedialah untuk menghadapi gelaran umum. Jadi itu next senario yang akan dihadapilah oleh ahli parlimen ni, parti-parti politik dan juga rakyat lah. Kerana ini adalah janji yang cuba dibawa oleh kerajaan dan juga dalam MOU mereka bersama Pakatan Harapan untuk memastikan rang undang-undang ini dilaksanakan sebelum diadakan pilihan umum akan datang.
Jadi sebenarnya dia memberi keyakinan lah kepada rakyat bahawa mandat mereka nanti untuk memilih siapa parti dan wakil mereka di Parlimen dan di Dewan Undangan Negeri adalah pihak yang tidak akan bertindak melanggar mandat mereka lah. Jadi keluar parti, menyertai parti lain dan sebagainya. Jadi saya rasa ini sebenarnya berikan confidence lah, atau keyakinan lah rakyat terhadap sistem demokrasi di Malaysia yang nampaknya makin bertambah baik lah dengan adanya undang-undang Akta Lompat Parti inilah. Dan yang seterusnya saya rasa dalam konteks dalam konteks isu-isu lompat parti yang sebelum ini berlaku, mungkin selepas ini tiada, dan tidak ada ahli parlimen pun sanggup keluar parti kerana risiko-risiko yang mereka harus hadapi. Dan yang paling penting sekali, isu-isu rasuah juga dapat ditangani, memastikan mereka tidak ada terlibat dengan rasuah untuk mereka lompat parti dan sebagainya. Dan saya rasa perkara seterusnya yang harus dilakukan oleh kerajaan adalah memastikan juga satu lagi undang-undang yang sering disebut oleh Perdana Menteri Datuk Seri Sabri Yaakob, iaitu rang undang-undang dana politik ataupun pendanaan politik ataupun pembiayaan politik. Jadi ini salah satu undang-undang yang perlu diwujudkan di Malaysia. Ini adalah satu reform juga yang harus dilakukan oleh kerajaan, kerana Malaysia ada antara negara yang masih lagi tak ada undang-undang ni, yang mana mengawal dari segi perbelanjaan ahli parlimen supaya tidak disalahgunakan. Takut ada warga negara asing membeli ahli parlimen Malaysia sebagainya untuk menentukan keputusan-keputusan dalam kerajaan, dalam negara. Jadi itu saya rasa pentingnya isu dana politik ni diperdebatkan dan juga diluluskan di peringkat parlimen. Jadi itu next move lah pada kerajaan selepas ni yang saya minta supaya saya ingin lihat berlaku. Cuma saya tak masih sama sempat untuk dalam penggal ni. Kalau tidak pun mungkin penggal yang akan datang selepas kita menghadapi pilihan umum, supaya Akta Dana Politik ini dapat juga dilaksanakan. Prof menyebut selepas kita melihat kepada pindaan bagi rang undang-undang Perlembagaan Kurungan Pindaan nombor 3/22 bagi peruntukan larangan ahli parlimen ataupun MP-MP bertukar parti. Satu lagi RUU ataupun perkara yang perlu juga diberi tumpuan adalah berkaitan dengan RUU pembiayaan politik. Mungkin tidak dapat dilaksanakan untuk penggal ini, mungkin daripada pandangan Prof tadi katakan mungkin akan dilaksanakan pada kemudiannya. Satu lagi mungkin saya nak tanyakan, sebelum ini ada diusulkan tentang RUU ataupun undang-undang bagi pemecatan ahli politik. Ini mungkin daripada temu bual yang kami lakukan bersama dengan Profesor Dr. Wong Chin Huat. Beliau sendiri secara peribadi mengatakan kalau dilaksanakan ataupun kalau diberi tumpuan untuk RUU ataupun undang-undang pemecatan ahli parlimen ini, sedikit sebanyak dapat menutup ruang-ruang ataupun loophole dalam RUU anti lompat parti ini. Pandangan Prof mengenai perlunya pula kita bergerak ke arah undang-undang berkaitan dengan pemecatan ahli parlimen ataupun ahli politik ini. Saya rasa dah tidak perlu timbul lagi lah tentang undang-undang pemecatan ahli politik ataupun pemecatan ahli parlimen, kerana pemecatan politik ini sudah terkandung dalam undang-undang anti lompat parti ini, seperti disebutkan oleh Datuk Seri Wan Junaidi tadi, siapa kalau parti bertindak memecat ahli parlimennya, walaupun dia terpecat sebagai ahli parti tapi tidak terpecat sebagai ahli parlimen, dia boleh meneruskan peranan dia sebagai ahli parlimen. Jadi ini telah termaktub dalam undang-undang ini. Jadi saya rasa tidak perlu ada lagi satu undang-undang lain yang juga hampir sama dengan apa yang termaktub dalam undang-undang ini yang sudah menyebut tentang perkara pemecatan politik ini. Jadi saya tak rasa itu satu perkara yang penting lah. Ataupun satu perkara lagi yang mungkin perlu saya jelas kat sini ialah berkaitan dengan tim yang juga dibangkit dalam MOU kerajaan dengan Pakatan Harapan, ialah berkaitan dengan tempoh Perdana Menteri, iaitu sepanjang dibatasi tempoh yang untuk hanya 2 penggal. Maksudnya paling maksimum pun 10 tahun. Jadi perkara ini juga tidak dibangkitkan, dibincangkan. Saya tak pasti sama ada ini juga next step selepas ini yang perlu dipikirkan oleh ahli parlimen supaya dibawakan usul ni, dibincangkan dan boleh diluluskan. Cuma saya rasa masih juga tak sempat lah untuk sesi kali ini. Mungkin perlu dipikirkan untuk sesi yang akan datang lah. Jadi itu antara agenda yang reform juga yang dipersetujui oleh kedua-dua pihak lah. Jadi mungkin itu juga akan
diberikan perhatian yang serius lah oleh kedua-dua pihak, terutamanya kerajaan dan juga pihak pembangkang. Pandangan Prof mengenai MOU kerajaan dan juga Pakatan Harapan, walaupun sebelum ini dinyatakan tarikh akhir bagi MOU tersebut, tarikh luputnya adalah pada 31 Julai, tapi kalau kita dengar tadi pada sesi perbahasan sebelum sesi penggulungan oleh Yang Berhormat Menteri, ada ahli Parlimen Lembah Pantai bangkit dan menyatakan MOU itu tak ada tarikh luput, tapi untuk secara pandangan daripada seorang penganalisis politik, MOU bagi kerajaan dan juga Pakatan Harapan ni adakah sudah cukup baik kita terus ke sidang Dewan Rakyat untuk keputusan bagi proses pengundian? Ada 11, maka lebih 2/3 undi majoriti yang bersetuju, maka rang undang-undang ini dibacakan buat kali yang ketiga dan diluluskan sekarang. Rang undang-undang bernama Suatu Akta untuk meminda Perlembagaan Persekutuan. Terima kasih. Saya ingin mengucapkan syabas dan tahniah kepada semua ahli yang berhormat yang telah mencipta sejarah pada hari ini. Hidup rakyat! Usul Tolak kata! PM jangan lupa kita Hidup MOU. Cukup. Usul Menteri. Hidup PM. Sabar. Tuan Yang Bertuah, mengikut peraturan Mesyuarat 12.1, saya mohon mencadangkan bahawa mesyuarat pada hari ini ditangguhkan sekarang dan selepas itu Majlis Mesyuarat Sokong, setuju. ke jam 10 pagi Isnin 1 Ogos 2022. Ada yang menyokong? Saya sokong yang Terima kasih. Tan Sri Speaker. Ahli yang berhormat, sekarang saya kemukakan masalah kepada majlis untuk diputuskan. Masalahnya Habis ialah kata, usul habis. yang dikemukakan tadi hendaklah disetujukan. Ahli yang berhormat yang bersetuju sila kata bersetuju. Yang tidak kata tidak. Lebih suara bersetuju maka usul disetujukan mesyuarat. PM janganlah kecewa kepada PM. Tolak PH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Tolak PH. Baik, begitulah selesai sudah bagi proses pengundian dan yang terakhir tadi bacaan ketiga dan juga proses pengundiannya telah pun diumumkan lulus lebih pada majoriti iaitu 2/3 dan seperti mana yang semua sedia maklum keputusannya semua telah diketahui. Kami akan bawakan perkembangan lanjut di platform eswatawani.com, tapi untuk waktu ini saya nak terus bersama dengan Prof. Dr. Azizuddin. Prof, keputusannya telah diketahui dan mungkin saya nak kembali balik pada soalan saya tentang MOU tu, sudah cukup memadai pada waktu ini ataupun perlu dilanjutkan? Pihak kerajaan telah mengambil keputusan, telah keputusan bahawa tidak dilanjutkan. Tapi yang jelasnya MOU itu memang tidak ada tarikh luputnya. Cuma dikatakan bahawa pilihan raya umum lah boleh diadakan selepas 31 Julai. Jadi dalam konteks ini saya rasa apa saja tuntutan dalam MOU itu masih boleh lagi dilaksanakan ataupun dirancang oleh pihak kerajaan dan bersama dengan Pakatan Harapan lah. Sebab jaminan kepada kestabilan kerajaan sekarang juga diberikan tadilah oleh ahli Parlimen Lembah Pantai bahawa Pakatan Harapan akan memastikan kerajaan yang ada sekarang terus memerintah selagi kerajaan sekarang ni masih lagi berpegang kepada matlamat MOU tersebut lah, walaupun MOU tersebut dikatakan tidak diteruskan lagi oleh pihak kerajaan lah. Jadi dalam konteks ini saya rasa apa yang telah berlaku hari ini sebenarnya satu yang telah dijangkakan, walaupun hakikat undian kelulusan itu berdasarkan lebih pada 2/3 itu selalunya adalah luar jangka dalam sistem demokrasi. Tapi ini telah berlaku dalam konteks demokrasi di Malaysia satu yang membanggakan lah. Dan saya rasa rakyat ramai akan berpuas hati lah dengan keadaan ini yang berlaku. Konsensus di pihak ahli parlimen untuk meluluskan ini. Jadi cuma rentetan selepas ini saya rasa mungkin kita dah melihat lebih banyak lagi penambahbaikan dari segi sistem demokrasi di Malaysia lah melalui pelaksanaan pembaharuan ataupun reform yang dilaksanakan, mungkin bukan hanya setakat dalam MOU itu saja, tapi mungkin ada perkara baru yang cuba dibangkitkan. Misalnya rekomendasi daripada Electoral Reform Committee misalnya juga perlu ditengok semula kan. Dan juga yang tadi ada disebut tentang tentang pembayaran politik dana politik juga perlu diambil kira sepada tempoh para menteri dan sebagainya. Jadi dalam konteks ini saya rasa banyak perkara baru yang perlu diperbincangkan dan saya rasa ini akan menambah baik sistem demokrasi di Malaysia dan ini yang dikehendaki oleh rakyat lah sebenarnya, supaya
mandat mereka diberikan kepada ahli parlimen dan ahli parlimen juga bertugas untuk mereka membuat dasar-dasar yang terbaik untuk mereka. Jadi itu saya rasa apa yang berlaku hari ini satu yang menggembirakan oleh rakyat Malaysia sekeluruhannya. Baik, terima kasih Profesor Dr. Muhammad Azzuddin Muhammad Sani, Prof adalah Pensis Politik dan juga Hubungan Antarabangsa daripada Universiti Utara Malaysia. Terima kasih Prof atas pandangan melihat kepada RU Anti Lompat Parti lulus dan disokong lebih 2/3 ahli Dewan Rakyat.